Selamat datang ke podcast Bros and Mike. Hari ni aku sama dengan Hakim lagi. Dan kenapa anda semakin Islamik ya Hakim? Apa pula? Maksud saya cara pemakaian anda tu dia nampak Hanyalah kopiah kan aku pakai. kira okey lah. Adalah nampak ciri-cirinya. Tapi bulan tak Ramadan. Kita mencuba. Kalau macam perempuan yang tak berhijab, mereka berhijab. Macam kau yang tak berkopiah. Allahu Akbar. Kita mencuba. Tak apa. Okey. Hari ni kita ada topik semasa yang dia sepatutnya impacted dekat kita. Cuma aku taklah terasa impacted sangat. Okey. So baru-baru ni, terang muka kita ada lampu baru. Okey. Baru Cerah betul. silau tu. Okey, baru-baru ni kerajaan Malaysia ya mengumumkan aku buang tisu selama. Okey, aku punya sapu tangan, sorry. Mengumumkan bonus raya Aidilfitri sebanyak RM500. Uish, banyak ah. Okay, so okey lah kan untuk pekerja-pekerja kerajaan semua sepatutnya ini adalah satu insentif yang membantu mereka untuk memudahkan mereka celebrate raya lah. Sebab pekerja kerajaan ni gaji dia based on grade. So macam kita swasta sky is the limit lah. Based on apa cara kau negotiate. Cara kau menjilat, cara kau mengampu. Ambul. Cara kau nak mengangkat kau punya upper person. So macam dan cara kau perform berdasarkan KPI bergantung pada company lah. Kerajaan pula dia berdasarkan grade. Ada grade itu, ada grade ini. Kalau macam kalau dia orang ada grade yang sama kan, gaji sama lah. Range gaji sama. So aku rasa mungkin tak lari. Lebih kurang lah. So bila contohlah aku dengan kau grade 56, kau pun grade 56. Aku dengan kau tangga gaji kita sama Mat. 10k ke atas macam tu lah contoh. Aku tak pasti akan tanya mak aku lah. Dan disebabkan tangga gaji mereka itu berdasarkan grade, kita sendiri maklum yang gaji mereka taklah tinggi sangat-sangat. Ada majoritinya bergaji aku boleh cakap bawah 5,000 lah kot. Majoritinya. Atas 5,000 tu dan atas 10k tu ada tak banyak lah. Ada dan mungkin dah servis macam dah berada dalam sektor kerajaan tu dah 10-15 tahun. 15 tahun. Lah. So bila aku dengar macam aku ada kenalan kerajaan makcik-makcik ke apa, bila dia kata gaji dia macam dah dekat 10k, tapi dia dah kerja selama 25 tahun dalam kerajaan. Aku macam 25 tahun, kira umur dia dah 50, dah dekat 50, baru gaji dia reach 10k lah. 10K. So which is kalau kita compare dengan company swasta yang besar, benda tu patut dapat early lagi lah kan. Okay, bila mana pengumuman itu berlaku, penyokong pula sorry pekerja kerajaan of course lah ceria. Tapi some of pekerja swasta ni mereka merasakan ketidakadilan. Kerana kita ni pembayar cukai. Sebab gaji tinggi. Cukai tinggi kan. So cukai dah ribu-riban kan. Tak ribu-riban pun mungkin dah ratus-ratus lah. Hampir mencecah lah ribu. Mungkin mencecah ribu lah. So mereka mengatakan kenapa duit pembayar cukai kita ni diallocate ke bonus kerajaan, pekerja kerajaan yang tiada henti. Tiap tahun dapat 500, dapat 2,000, dapat ini. Adakah kita layak untuk marah? Sebab kita pembayar cukai ni. Bila aku fikir balik macam nak marah, tapi baik bagi aku kan. baik bagi kita sikit kan. Sebab contoh dia orang dapat 500 kan, dia orang bayar cukai, kita cuba bagi kita 500 juga. Kira semua rakyat Malaysia dapat 500. What the fuck? Macam best. Tapi bagi kau, adakah kita sebab kau pun kerja swasta, aku kerja swasta, adakah kita deserve untuk marah dengan pengumuman yang kerajaan baru umumkan? Sebab benda ni tiap tahun Mat. Tu lah. Bila kau cakap macam tu kan, terasa kan? Macam terasa lah. Tapi yelah, bagi aku aku tak boleh nak cakap untuk semua pekerja swasta ni cuma pula. Sebab kau punya. yelah, gaji aku bukanlah yang rendah sangat dan bukanlah yang tinggi sangat. Cukup-cukup makan yang boleh selesa lah. Alhamdulillah selesa lah boleh cukup makan. And then bila aku dapat tahu yang macam kerajaan memberikan bonus kepada orang-orang kerajaan sahaja kan, dia orang je yang dapat 500, lepas tu tiba-tiba dapat lagi bonus kan. I mean in some cases aku tak marah pun. I mean kalau untuk perayaan ke apa, tak apa. Bagi aku
itu adalah kelebihan orang yang kerja kerajaan. Betul. Sebab bukan semua orang dapat kerja kerajaan. Kan? Macam orang yang kerja kerajaan ni, macam mana nak cakap, aku nak huraikan supaya nampak point aku dengan lebih jelas. Okay, jap. Alright, orang kerja kerajaan ni, dia bukanlah bergaji tinggi. Macam kau cakap tadi lah, majoritinya bukanlah bergaji tinggi. Orang yang bergaji tinggi ni either kau dah long service ataupun engkau ambil banyak jawatan. Maksudnya within that organisation kau ambil jawatan ketua setiausaha ke, kau ambil banyak-banyak jawatan kan. Baru kau dapat allowance, orang kata allowance yang lebih tinggi. But majority of them yang kerja biasa-biasanya memang gaji rendah. So for me, kerajaan nak bantu diorang dengan bagi 500 tu tak ada masalah. Cuma kalau boleh lah untuk aku, orang yang dah gaji tinggi tak payah. Oh, okay. Boleh bagi bonus kat orang kerajaan, tapi orang yang bergaji sekian-sekian je yang dapat. Maksudnya within orang kerja kerajaan pun kena ada B40, M40. That's why pengumuman D20. latest ni, bonus ni hanya diterima oleh orang yang bawah grade 56 saja. Which is why aku tak marah untuk bonus ni. Faham? Aku tak ada rasa macam, oi, kena marah. Macam biarlah dia orang dapat bonus tu. Sebab orang kerja swasta, kau dah menikmati gaji yang tinggi. Contohnya setiap tahun, setiap bulan kau dapat compared to dia orang kan. And of course, bila kau cakap pasal workload, mana-mana kerja pun ada kerja workload tinggi, ada kerja workload rendah. Tak ada related pun antara kerajaan dengan swasta. Cuma yang bezakan hanya kau punya tangga gaji je. Betul. So bonus yang 500, yang 1000 yang kau bagi occasionally sebulan, within 1 year, kalau kau kumulatif pun within 1 year, mungkin kau dapat berapa bonus? 10 lah. Wow. Ya, betul. Kumulatif lah, maksudnya kau tambah semua mungkin 3,000, 4,000, tak tahu lah. Betul? Dia lebih kurang 2,500 lebih kurang 2,500 lah. Okay, 2,500 within a year kau bagi. 2,500 tu kalau kau bagi 12, berapa ratus je? Berapa ratus je lah, betul lah. Gaji kau dengan gaji orang kerajaan bukannya beza ratus tau. Beza dia kadang-kadang ribu. Faham? Okay, apa yang aku perasan pasal netizen ni, okay, pengumuman tu, bila kau cakap ni baru aku realise pengumuman tu memang betul dia state bawah grade 56 baru dapat bonus 500. Tapi headline of news takkan tulis punya lah selalunya kan. Pekerja kerajaan akan menikmati RM500 bonus one off macam tu lah kan. So bila benda tu berlaku, netizen tak membaca pun. Dan diorang kadang tak berfikir pun grade 56 ni gaji berapa, bawah grade 56 gaji berapa. So bila kau cakap macam tu, aku rasa macam diorang ni adalah orang yang layak menerima bonus lah. Yang dah gaji macam contoh dah RM10,000, RM15,000, itu dah tak aku pun tak nak bagi. Aku pun marah kalau diorang dapat. Betul kan? So okay, aku rasa point kau betul. Tak sepatutnya pun ada rasa nak marah dekat orang yang lebih rendah dia punya anggap macam sedekah je lah, bagi je lah. Betul. Tapi ikutlah. Okay, ini kita punya pendapat. Ini aku punya pendapat. Sebab kita berada di sebab macam aku cakap earlier, memang sebab aku bukanlah range rendah dan bukanlah range paling tinggi. Kira range cukup-cukup makan. Untuk aku tak marah. Betul lah. Tapi mungkinlah ada orang swasta yang gaji, sebab swasta bukan semua gaji tinggi. Betul. Itulah point dia. Swasta ada yang gaji minimum RM1,500. Betul. So aku rasa orang yang gaji RM1,500 ni layak ke tak untuk marah? Bagi aku kecewa tu boleh, marah tu tak boleh. Sebab RM1,500, RM2,000 semua tu tak dicukaikan kan? Tak dicukaikan kan? So bila gaji kau around, kalau aku tak silap dalam 3,300 something, baru kau dah start tolak PCB. Kau dah start tolak amount yang rasa macam boleh terasa lah bila kau tolak tu kan. Dan kau pun ada cukai untuk declaim kan. Kau boleh claim setiap tahun. Tapi bila, maksudnya gaji kau kira dah okey sikit lah, 3,000 plus. Kalau duduk seorang kira fine lah. Cuma berfamily mungkin berat. Cuma 3,000 lebih duduk seorang, dan gaji kau ditolak cukai sikit. Dia macam senario yang kau gaji kau betul-betul atas border yang kena cukai. Lepas tu kau berkeluarga, mungkin kau boleh kecewa lah. Macam betul. kita dapat kan. Sebab lagi-lagi keadaan sekarang barang makin mahal. Aku tak nafikan
barang makin mahal. Tapi tak semua lah. Cuma ada barang yang turun. Macam harga ayam dah turun dah. Harga telur masih agak tinggi. Cumanya untuk engkau marah orang yang layak menerima tu macam tak fair. For me. Macam sebab aku cakap dengan kau, kita dah berada di bidang yang berbeza lah dengan pekerja swasta biasa. Sebab bidang IT ni memang seakannya starting salary dia pun dah tinggi lah, base dah layak salary. dicukai. Start salary kau mungkin dah layak dicukai. Aku rasa sekarang lah. Masa zaman aku dulu, aku start 2007 je. Tak boleh cukai. Cuma aku rasa sekarang bila aku dengar kat company aku sekarang, pekerja-pekerja junior yang baru masuk fresh grade 4K, 4.5K, dah kira kau start kau dah kena cukai dah. Kau dah macam bekerja kerajaan 4 tahun 5 tahun dah sebenarnya. Kira macam tak patut kalau kerja kerajaan ikut. Macam ada kenalan aku, dia start 1009. Aku tak ingat apa jawatan dia. Aku rasa mungkin kerani kat sekolah kot. 1009. Setahun naik dalam 300 je, Mat. Kalau kita bila kita pasal isu naik gaji ni pula, bila dalam aku punya circle, dalam circle aku, bila orang gaji naik sikit ataupun dalam company aku lah kan, benda tu aku buat orang terkejut. Kau naik 300? Dia macam tak make sense kan untuk kita. Dia macam tak make sense kan. Tapi benda tu sangat make sense bila kau dalam arena kerajaan. Bila kau perubahan grade, dah lah kau nak naik grade tu susah. Kau berdasarkan tempoh pekerjaan. Contoh, kau dah kerja 5 tahun dalam bidang penyelia asrama, baru kau deserve untuk naik grade. Dia bukan ikut kau punya KPI. KPI tu ada. Tak ada validasi apa semua, tak ada. Validasi apa? Macam tak tahu. Sebab ayah aku dulu dia jadi orang validasi. Validasi. Tapi aku tak tahu lah benda dia buat. Aku tak tahu. Kiranya benda aku tu, tahu kalau nak naik grade kena ada validasi. Tapi aku tak tahu benda apa validasi tu. Validasi kalau korang tahu validasi tu apa, bagi tahu kat bawah. Aku pun tak tahu kak. Tapi mak aku cakap dia berdasarkan service of year. 10 years of experience, deserve engkau naik grade ini. Baru naik. Cuma aku tak tahu naik grade tu ada exam ke tak. Ataupun aku pernah dengar orang cakap naik grade ni kena pergi kursus. Cumanya aku tak 100% sure. Sebab mak aku few time pergi kursus. Cuma aku tak tahu kursus tu hanya untuk naik grade ke, kursus ataupun kursus saja-saja ke, ataupun sebab mak aku pergi kursus food handling lah. Sebab mak aku penyelia asrama untuk bahagian food kan, dengan asrama tu sendiri. So ada kursus penyelia asrama. Tapi aku tak tahu adakah itu untuk naik grade. So kesimpulan dia tak boleh nak cakap untuk semua, tapi untuk kita orang tak marah. Dia yalah, sebab kalau dia dapat 4 angka boleh terasa. Aduh. Sebab 500 tu macam kau pergi balik contoh kau daripada cyber kan, pergi beraya balik ke cyber balik, berapa ringgit tol dan minyak saja? Mungkin dekat 300 lah. Kau daripada cyber pergi ke Perlis tu, area Kedah kan. Kedah. Lepas tu Kedah ke Pahang. Lepas tu Pahang ke maksud kau nak pergi ke Pahang semua sampai kat rumah? Maksudnya aku rasa dekat 500 ke the whole pembelanjaan minyak kau. Minyak saja. Pergi dan balik. Maksudnya for the hari raya. Satu untuk aku naik ke atas full tank 70 termasuk tol? Belum minyak ni aku minyak. Okay. Naik 70 balik 70. Pergi ke Pahang pun 50 balik 50. 140, 100. 240. 240. Minyak saja. Itu minyak saja. Tak sampai cyber lagi kan? Tak sampai cyber lagi. And then tol apa tak ingat lah. Tapi waktu raya free kan? Aku dengar kalau dari sini ke Terengganu RM50. Mungkin lah. So kalau kau, aku rasa around there lah. Around there mungkin RM40 kot. 40 nak sampai lebih Kuantan 40. Lepas tu sampai kat Perlis tu tak tahu 40 ge kot. Pergi dan balik 40 lagi. Kira kau kaya sebab kau tak pernah kisah pun berapa ringgit charge tol. Aku tengok Mat, bila aku kena tol kan, berapa ringgit aku kena tol aku kena RM11 tak, fine. Dia bukan tak kisah 20 plus dia macam kalau aku kisah pun aku boleh buat apa, balik je. Yelah, maksud aku raya tu is okay lah. Memang kita dah allocate duit kita untuk raya kan. Cuba kalau monthly balik kan. Monthly balik kau kira lah expenses tu kan. Macam kalau aku nak balik, aku ulang alik. Kalau sebab aku dekat Mat, rumah aku dengan rumah mak mentua aku dekat.
full tank boleh pergi dan boleh balik, tapi Dan minyak pergi lagi. tak boleh Pergi balik pergi. pergi dan balik, dan minyak tinggal 1 bar. Okay, faham. So basically RM70 pergi dan balik. Ni kalau aku biarkan minyak aku tak pernah sentuh, maksudnya pergi selalu aku pergi pasal aku isi balik. Ni aku tak isi lah. Pergi balik RM70. Isi tol RM15. RM16 lebih. Pergi balik RM32. 32 campur 70, 100 lah pergi balik. Aku pergi RM70 tambah RM40, 100. 110. Pergi balik 220. Kira full tank daripada rumah kau. Sebab aku punya, walaupun kau kata area Kedah, border Perlis tu. Okay, Kedah yang border Perlis. Maksudnya Kedah kau lalu Pening, lalu Kedah balik. Mana tu jumpa Perlis. Situ lah tempat aku. Kira kau punya balik raya. Mana phone aku? Jatuh. Kiranya balik raya kau saja dah seakan itu kos. Seakan itulah kos. Cuba kau bayangkan kau dapat 500 tu. Habis dah bijak, aku tak payah fikir. Badan muka kau. Okay, itu isu pertama. Kita ada 2 isu kerajaan sekarang ni. Isu kerajaan. Bukannya nak aku bukan nak terima pasal politik. Kau cakap aku cenderung kerajaan lah, aku cenderung pembangkang lah. Cuma aku ni menilai lah kan. Sebab sebelum ni kerajaan lain kita menilai, kita rasa macam tak okey, kita undi orang lain. Kerajaan sekarang kalau rasa tak okey, kita undi orang lain. Macam tu lah. Kita tak fanatik. Orang cakap fanatik dalam politik ni tidak bijak. Macam tu. Sentiasa menilai dengan otak, jangan bukan dengan mata. Bukan. Jangan dengan hati. Dengan hati ke? Dengan nafsu. Jangan fanatik lah, jangan fanatik lah. Okey. Isu seterusnya adalah pengisian data padu. Apa itu padu? Okey, biar aku Google kejap. Apa itu padu? Tapi kau tahulah padu ni orang kena isi semua tu kan? Okey, sebab kalau tak silap aku, padu ni macam dia nak buat satu sistem yang centralized kan untuk semua data. Itu isu aku perasan dalam kita punya kerajaan, di mana kita tak ada satu sistem untuk centralizekan data. Bahaya kalau dia centralize kan. Lah. Tak cyber security lah orang kata kan. Kalau centralize satu, attack satu je dah dapat semua. Okay, kalau kita apply the highest level of cyber security pun, of course ada cara kan untuk ada je cara. Kalau bukan dari luar, daripada dalam. Kiranya sebelum kita masuk benda ni, kiranya centralized ni will not ever be a good idea. Dia macam, bagi aku tak. Sebab even kau punya PC bukan boleh, kau kena segregate memory kau. Tak boleh ada satu je. Maksudnya spoil satu, faham. Kau adalah yang lain. Tak adalah spoil satu, habis Engkau terus blackout. Kalau contohnya server kau spoil, langsung data negara kau hilang. Okay, kau belajar cloud servicing kan? Okay, sebab aku ada masuk aku certified Oracle Cloud. Okay. Gaji tinggi bro. Bukan, tak ada kena mengena sebab aku kerja bukan Oracle dah pun. So masa aku nak ambil sijil cloud ni kan, dia ada, aku tak ingat terms dia lah. Kira memang ada duplicate of a server. So bila macam banyak orang access, dia akan masuk ke tempat-tempat lain kan. Yelah macam different channel lah. Bukan Bitcoin, apa orang panggil tu, hash. Aku tak ingat dia punya. Hash apa? Hash miner? Bukan. Adalah dia punya terms. Bitcoin guna security apa? Aku tak tahu. Yang dia, setiap orang akan ada data berapa banyak Bitcoin. Tak tahu. Tak ingat lah. Tak apa lah. Next. Okay. So bila kau cakap satu down, mustahil untuk collapse. Sebab dia sentiasa ada backup dan dia regional. Dia bukan saja store di Malaysia, dan dia ada backup dekat luar negara. Itu bahayanya. Itulah cloud servicing. Itu yang bahaya. Tapi memang macam itu. Kalau contoh kita ada dekat Singapura satu, Oracle kita ada database kita kat Singapura paling besar, kat situ center. Kalau ada areas tu rosak, kita ada backup. Okay, sebelum kau sambung kan tu kan, aku nak cakap satu benda yang Malaysia mungkin tak mampu. Okay. Duit lah. Okay, aku dapat rasakan harga dia mahal lah. Harga dia sangat mahal. Kalau kau centralizekan semua dalam satu cloud server, mahal gila. Okay, tu mungkin server yang landed server kecil tu mungkinlah 1 tera berapa ringgit je. Kalau cloud 1 tera mungkin dekat ribu. Kan. Tapi maintaining cloud atau maintaining
fizikal lagi senang? Lagi senang Cloud lah aku Cloud lah kan. Cloud lah Sebab senang. semua orang boleh bantu. Sebab dia makin senang makin mahal. Kau kena faham. Dan dia ada service backup. Dia ada memang kau bayar untuk repair sekali. Dan support apa Dan semua support, mestilah. Tapi mahal lah. Okey, apa itu padu? Padu adalah pangkalan data utama yang mana ianya mengandungi profil bahasa Melayu PROFIL. Macam mana sebutan ni? Profil. Mungkin tak tahu. Mengandungi profil ni, aku buka website MKN, Majlis Keselamatan Negara. Individu dan isi rumah meliputi warga negara dan Permafs Tautim tetap berumur 18 tahun ke atas di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemaskini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Macam ChatGPT saya jawab. Apa Okay, benda ke? so basically dia kata untuk apa padu diwujudkan? Untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk bantuan dan perlindungan sekiranya layak. So bila dia kata pangkalan data utama, berdasarkan apa yang aku faham, dia macam centralized lah kan? Pangkalan data utama. Apa untuk maklumat bantuan kan? Ke? Kalau apa yang aku faham, tujuan utamanya memang untuk maklumat bantuan lah. Dia kata untuk pengintegrasian data pentadbiran daripada bukan. Untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk bantuan dan perlindungan dari pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat. So tujuan dia adalah untuk bantuan lah. Ya ke kau? Dia tulis lah. MKN bagi tahu macam ni, untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan sekiranya layak daripada pelbagai inisiatif kerajaan memfokuskan rakyat. Yelah, bagi aku dia adalah centralized. Tak cuma dia adalah data khusus untuk itu, untuk certain things. Dia bukanlah contoh macam kau punya medical record apa semua kau gabung dan masuk daripada KKM, daripada semua kementerian lah, kau gabungkan jadi satu pangkalan. Okay, faham? Faham tak? Dia maksudnya, kesihatan pangkalan sendiri. Kalau banking tempat lain. Aku rasa macam tu lah. So yang ni memanglah satu centralized, cuma untuk tengok kau layak dapat bantuan ke tidak lah kot. Tak tahu. Bukan tidak, memang betul lah tu. Memang betul lah tu. Okay, so isunya dibangkitkan adalah diorang kata sistem tu terdapat kelemahan daripada cyber security lah. Sebab senang diakses lah, ada orang cuba godam lah. But it's okay. Persoalan utama, adakah berbaloi untuk isi padu? Sebab diorang kata malas lah nak isi, sama je. Malas lah nak isi. Macam isi apa yang sebelum-sebelum ni punya lah. Sebelum-sebelum ni kita isi apa? Yang kan nak dapat bantuan rakyat. Bantuan rakyat kan kena isi. STR lah apa kena isi. Semua kena isi. Cuma sebab aku dah isi padu. So tak lama lah isi dia. Cuma data yang diminta tu adalah general, Mat. Kiranya kan dia tak adalah tanya password account. Sebab dia orang kata nanti habis data saya bocor semua. Perbankan saya macam mana kan. Dia tak minta kau password pun. Dia minta account number je. Nak bagi. Nak bagilah. So apa yang buat aku rasa macam orang ni tak membaca ke? Kenapa orang nak? Tak, macam dia pergi kerja dia tak bagi tukar kerja ke apa tak bagi nombor account kau. Bila kau buat account Shopee ke apa semua tu, kan kau isi maklumat kau. Basically apa yang ada dalam padu ni adalah di mana kau update status kau, bujang ke, dah berkahwin ke. Dia takut ni, aku takut penjualan data. Penjualan data. Sebab kan nak kata padu ni salah satu-satunya channel untuk bantuan, tak juga. Sebelum ni kan dah pernah isi STR. Sebelum ni pernah isi BRIM bukan. STR lah kita isi. BRIM dapat sendiri rasanya. So kenapa tak guna data tu je? Okay, apa yang aku dengar berdasarkan pemimpin-pemimpin kita mengatakan, kita perlu updated data. Adakah engkau sentiasa update data kau dekat bank? Tak kan? Kalau kau pindah rumah sewa contoh lah kau update tak data kau? Tak kan? Kena lah. Adakah semua orang bertanggungjawab seperti kau? Tak semua orang bertanggungjawab seperti kau. Kau kena fikir tu. So bila mana dia kata kami nak latest data, confirm dekat kau punya bank tu mungkin dah alamat IC kau. Dan mungkin juga kau dah tak ada rumah dekat IC tu dah. Kau punya alamat surat menyurat kat mana sekarang? So alasan yang dia berikan adalah sebab aku rasa dia orang takut kalau isi padu, lepas tu next kerajaan ke next orang sistem lain pula.
Tak, benda ni adalah aku bukan nak menuduh tapi ini adalah satu benda normal bagi setiap perubahan kerajaan. Sebab engkau bila kau ubah kerajaan, kau perlu ada satu, Kau tak guna sistem yang sama. okey, kau perlu ada satu benda yang melambangkan engkau. Okey aku bukan mengutuk kerajaan lama. Contoh waktu zaman Najib ke apa, dia keluarkan menara Tun Razak, Exchange, TRX. So itu adalah dia. Oh iya ke? So maksud aku di zaman Mahathir ada Twin Twin Tower. Tower. So orang nampak itulah dia kan. Proton, Mahathir. So setiap legasi pemimpin dia akan keluarkan something. Oh TRX apa punya? TRX, Tun Razak Exchange. Tun Razak. Tun Razak. Najib Tun Razak. Oh, tak, aku Dr. Razak PM kita lama. Mati dah. Okay. Ya, Tun Razak tu zaman Najib lah. Najib punya lah. Najib punya lah. So setiap macam aku cakap, setiap pemimpin dia akan mengeluarkan something yang melambangkan dia. Contoh bila aku nampak Najib, aku tak terfikir pasal TRX, aku akan fikir Satu Malaysia. Bantuan rakyat Satu Malaysia, kedai Satu Malaysia, kedai rakyat Satu Malaysia. Semua dah tak ada kan? Semua dah tak ada. Asal lah. Kau kena aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi alamak benda ni politik sangat. Bila sebelum ni waktu dia nak lancarkan, orang maki biasa kan. Mesti akan ada pembangkang maki, biasa. Rakyat maki. Bila dah tak ada pun orang terasa pula maki. Kata macam, kenapa lah tak ada zaman dulu, waktu zaman Najib ada bantuan rakyat, ada kedai rakyat Satu Malaysia lah, apalah. So maksudnya rakyat Malaysia ni terlalu fanatik dalam berpolitik. Siapa-siapalah pegang kerajaan, apa-apa inisiatif yang dibawa, kau sentiasa kena cancel. Tak, maksudnya tukar kerajaan, maksudnya semua bantuan semua hilang lah. Akan direprogramkan. Rebrand lah sebenarnya. Habis kalau Satu Malaysia punya kedai tu, apa yang di rebrand ni? Dia jadi apa? Madani. Ada kedai Ada, runcit Madani? bukan kedai runcit Madani, dia buat bazar Madani. Konsep Madani lah. Madani tu konsepnya seakan-akan Satu Malaysia, di mana beras Madani, dulu ada beras Satu Malaysia, minyak macam tu lah. Penjualan Madani, penjualan Satu Malaysia. So konsepnya sama, cuma rebranding. Nak cakap pasal rebranding, ini bukan kutuk Dalam mana-mana organisasi fikir betul-betul. Kau fikir betul-betul sebelum kau jawab. Okay, benda ni melibatkan culture yang tak baik lah. Malaysia ni sangat famous dengan rasuah lah kan. Malaysia sangat famous dengan rasuah. So aku tamatkan di sini podcast. Sebab ianya sangat bahaya, and you guys are not ready for this. Dan ia kemungkinan boleh jatuh kategori, aku risau di kategori fitnah lah. Jahat sebab bulan puasa ni kan. Cuma yelah, data mengatakan yang Malaysia sangat tinggi dalam rasuah. Kita tamat kat sini. Dan kita tamat di sini. Malaysia adalah red zone of rasuah, dan kita tamatkan di sini. Apa kata-kata terakhir anda? Jangan makan rasuah. Betul. Ini peringatan kepada semua ya. Aku tak cakap pemimpin, aku tak cakap apa, daripada orang kecil bawah hulu meja dekat meja kaunter kerajaan tu, minta luluskan tender ke, minta luluskan loan ke apa ke, tolong jangan ambil, tolong jangan hulu. Jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Jauhi rasuah.